Yo guys, and welcome to my video. Poco actually baru je release telefon baru, that is Poco F4 GT. Pernah dengar tak version GT untuk jenama Poco? This is the first juga kalau kau nak tahu untuk brand F. Okay, kau mesti dah tahu kan, Poco phone ada X and ada M. F nama flagship kan, dia lebih terkenal dengan flagship killer lah untuk telefon jenis series F ni. So dia pakai dua juga, ada yang pakai Dimensity, ada yang pakai Snapdragon. So most of the time ataupun mula-mula sekali di OG Pocophone F1 saya pakai Snapdragon. So semua orang terkenal dengan sebuah flagship killer. Tapi tahun ni nampaknya macam Poco like run out of ideas. Contohnya macam dia dah tak buat dah flagship killer. So apa yang dia buat sekarang ni since dia release Poco F4 GT? So this is basically a gaming phone kan. Adakah F series akan tukar jadi gaming series? Sebenarnya tak. Mengikut kata Poco lah, Poco jenis GT ni sebenarnya adalah untuk bagi tahu kita dah level up daripada apa yang dia biasa buat. Kalau kau nak tahu, flagship dia orang is basically benda yang dia mulakan ataupun fenomena yang dia mulakan, a flagship killer, a top of OnePlus lah. Since dia dah jadi mahal dah, and OnePlus pun dah start nak buat telefon murah balik dah. Okay, so untuk GT series ni, dia actually kata dia lagi hebat daripada flagship devices. So maksudnya dia akan fokuskan ataupun dia akan cuba buat sesuatu yang baru so that orang lain boleh tiru ataupun dia boleh step up daripada jenama-jenama lain yang kata boleh charge harga tinggi. Tapi kalau ikutkan, gaming phone ni ada yang mahal, ada yang murah. Yang mahal contohnya macam Asus, tapi yang murah contohnya macam Nubia. Alright, Poco ni actually jatuh dalam level mana in terms of gaming phone tu? Level main ataupun level flagship? Dia actually gaming killer basically. Okay, kalau dia masuk flagship, dia masuk dalam kategori flagship killer. Kalau dia masuk dalam gaming, dia dikategorikan sebagai gaming killer ataupun gaming phone killer. Right? Faham? Sekarang kita akan tengok benda apa fundamental tentang apa yang dimasukkan dengan telefon gaming oleh Poco. Sebab kita tahu jenama lain, dia punya basically modal untuk cakap dia tu adalah gaming phone kadang-kadang macam tak masuk akal pun, telefon biasa dah ada dah. Tapi adakah Poco ni jadi benda macam tu juga? Let's find out. Dekat sini Poco ada kata GT series akan fokuskan dekat 3 benda yang penting untuk gaming phone. That is speed, sustain performance dan juga bateri. Ni adalah 3 komponen yang sangat perlu ataupun sangat dititik beratkan oleh diorang. Macam mana diorang buat benda 3 ni supaya dia boleh jadi hebat daripada yang sebelum ni? Okay, untuk kalau kau nak tahulah kan, this Pocophone F4 GT ni dia pakai Snapdragon 8 Gen 1. So apa yang terkenal dengan prosesor 8 Gen 1? Macam aku cakap dekat banyak device ataupun banyak video aku pasal telefon yang pakai chip ni adalah dia punya heat tak boleh nak cool, tak boleh nak handle. Telefon mana-mana telefon pun tak boleh nak handle. So Poco actually acknowledge that. So dia tahu pengorbanan untuk buatkan prosesor jadi laju adalah panas. So Oppo cuba buat cooling system yang baru. So cooling system yang ada dekat Poco F4 ni ataupun Poco F4 GT ni adalah dia ubah dia punya IC charger actually. Lepas tu dia punya processor is a bit separate. So bila korang charge and bila korang guna at the same time, dia tak ada rasa macam panas gila-gila kan. So dekat sini dia cuba aim untuk jadi lebih cool untuk dia punya bateri, and dia punya performance akan lagi sustain. So basically untuk orang yang tak tahu, biasa tengok graf kan, dia punya FPS tu ataupun performance tu macam mana. Ada graf macam mula-mula naik, tiba-tiba dia turun, naik, turun, naik. That is a benchmark untuk processor Snapdragon 8 Gen 1. Alright, next kita akan cakap pasal dia punya gaming feature. Tak boleh cakap, wah nampak telefon macam gaming kan, terus cakap telefon gaming pakai Snapdragon 8 Gen 1. Tak. So, apa maksud ataupun apa yang Poco dah buat dengan Poco F4 GT ni untuk jadi sebuah gaming phone? Kalau korang perasan dekat atas ni actually ada gaming ataupun triggers, gaming triggers ni. Actually dia lebih kurang macam Black Shark juga kalau korang nak tahu. Sebab korang boleh pop up kan, korang boleh tenggelamkan. Tapi apa yang specialnya dekat sini, pasal dia punya triggers adalah korang boleh map trigger ni untuk jadi buat benda lain. Contohnya macam aktifkan kamera, set silent ke apa semua benda tu, memang akan ada ataupun akan ada option tu. It's good Poco buat that triggers untuk dia punya gaming enthusiast. So ada nama gaming ataupun boleh kata telefon ni adalah sebuah telefon gaming. Cumanya bagi aku nak complain sikit lah, since benda ni actually quite berguna kan. So ada downside dia bagi aku. Contohnya macam ada butang lagi atas ni, kalau kau nak tahu. So contohnya macam bila aku masukkan dalam poket, butang ni actually dia trigger. So dia akan terpanggil butang ataupun this gaming trigger ni. It's not that very convenient, cuma dia tak ada lock. Dia butang ni slide ni bagus, dia smooth, dia keras, tak berapa nak lembut sangat, tapi dia senang sangat. Kalau seluar korang ketat, masukkan dalam poket, dia akan
terpop up sendiri ataupun terpop down sendiri. And untuk aktifkan feature tu, korang perlu aktifkan this trigger dulu. So why not buatkan butang ni kekal macam tu je, tak perlu ada pop up macam tu. Poco. Next one is dia punya vibration motor. So nama baru dia adalah Cyber Engine X-Axis 3.1 ataupun 3.0. Okay, kalau kau nak tahu, ni adalah the third iteration, the third generation of vibration motor dekat telefon ni. So basically ada 4, yang original, first, second and third. This is the third one, Cyber Engine. So basically dia akan ada lagi banyak frekuensi. Maksudnya dia akan ada getaran paling kuat dan ada getaran paling low. So dia ada option macam tu. So dia tak ada macam sekali tu je kan, kuat tu je dia boleh buat. Kali ni boleh kata dia lagi kuat daripada yang sebelum ni, and boleh kata dia lagi low daripada sebelum ni. Dia ada layer of kekuatan yang ada dekat dalam vibration ni. And dia boleh activatekan macam a few things juga. Contohnya macam bila kau activatekan kamera, bila tukar zoom tu, tekan flash ke, tekan kamera ke, dia akan vibrate, and kau akan rasa. Benda lain yang macam tak biasa juga adalah bila kau main game contohnya. So dia akan bagi effect vibration tu, macam boom ke, kau tembak ke, kau kena tembak ke, ada dekat sini yang Poco actually optimizekan untuk game-game tersebut. Yang sekarang ni yang optimize adalah Free Fire. PUBG belum lagi. Alright, sekarang kita cakap pasal dia punya gaming performance. Aku main game ni dua, CSR Gaming and juga PUBG Mobile. And aku berkata aku suka dengan dia punya performance. Dekat screen dia, dekat dia punya touch ke, memang okay bagi aku, tak ada masalah. Tapi ada juga beberapa perkara yang kau perlu tahu tentang telefon ni. Dia tak adalah macam overpower ataupun over daripada telefon lain yang aku kenal. Contohnya macam ROG Phone ataupun Black Shark. Dia macam okay je, well blend in je. Dia tak ada macam ambil kau, aku lagi hebat daripada kau. Tak ada. Cuma je harga dia dekat sini lagi murah. End of the video aku akan bagi tahu. So itulah performance untuk PUBG Mobile dalam ataupun CSR tu. Untuk PUBG Mobile tu tak dapat setting like 90 FPS pun setakat ni. Just hanya dapat 60 FPS je untuk smooth. So hopefully dia orang akan update, dia punya setting tu akan datang. Tapi in terms of frame rate and juga graphics, no doubt memang terbaik and boleh kau guna untuk buat gaming. Aku boleh sahkan dekat sini. Alright, so ingat tak tadi yang aku cakap Poco actually fokuskan terhadap 3. Satu speed, satu performance ataupun sustain performance. Last one is dia punya battery. So dekat sini dia pakai bateri yang agak besar, 4700 mAh. Tapi kalau secara kasarnya memang 4700 mAh. Tapi kalau kau tengok dalam-dalam dia actually 2350 mAh. Fazli, kenapa kecil sangat dia punya bateri tu? Tak, dia tak kecil. Dia cuma ada 2000 tu. So, dia akan gabungkan. Dan tujuan dia separatekan adalah untuk enablekan that fast charging. Boleh top up dalam masa 17 minit dah. Tak ada masalah daripada 0 sampai 100. Dan dekat situ, Bandit kata telefon lain dah ada dah. Contohnya macam Xiaomi kan. Xiaomi 11T dah boleh support sampai 17 minit, 16 minit dah. Dekat sini, not new untuk telefon Poco. Tapi dia sebabkan dia adalah sebuah gaming phone, orang akan main telefon ni all the time. Betul tak? Adakah boleh dibuat benda tu? So Poco dia cakap dia dah buat teknologi ni lagi better daripada telefon lain. That is dibandingkan juga dengan telefon-telefon flagship yang lain. So kalau kau main telefon ni, dia actually boleh charge dalam masa 27 minit. Daripada 0 sampai 100. Charge sambil main. So boleh bayang tak dia punya heat. That's why dia ubah dia punya IC charger dekat bawah instead of dekat atas. So dia bukan unit dekat telefon Poco je sebenarnya. Tak berhenti dekat situ. Not just dia bagi 120 watt tu dekat dalam kotak, dia juga bagi kabel yang tebal tu L-shape. So korang actually boleh guna that L-shape yang biasanya ada dekat telefon gaming lain. Satu benda yang aku agak impress adalah dia punya speaker kali ni. So dia basically ada nampak macam stereo speaker, betul tak? Sebenarnya dia ada 4 speaker. Yang kecil 2, yang besar 2. So yang kecil dan besar ada 2 sebelah kiri, yang kecil besar ada sebelah kanan juga. So dekat sini dia matching antara kiri kanan. So kalau kau main game contohnya macam tengah dekat luar kan, tengah main game, dia tak adalah macam dengar kanan kuat, kiri slow. And aku test juga dia punya audio untuk compare dengan iPhone 13 Pro and Samsung Galaxy S22 Ultra. Untuk ketiga-tiga telefon ni, aku boleh kata this one has the best one. Samsung Galaxy S22 Ultra basically dia macam a bit flat, ataupun kata dia punya instrument and vocal akan rasa macam selari je. Untuk iPhone pula dia punya tak berapa nak balance. Tapi untuk yang ni, Poco ni, dia actually dapat keluarkan vokal tu dengan lagi stand out. Rasa macam kau memang duduk depan penyanyi tu, lepas tu instrumen ada dekat belakang, rasa macam orang main dekat belakang dia. Dia tak ada macam a bit serabut kan, a bit out of focus. Untuk bass pula, aku tak boleh kata lebih sangat sebab aku rasa macam tiga-tiga ni macam biasa je untuk dia punya bass.
And tak ada yang stand out, tak ada yang kurang, cuma ada je. So dekat sini aku boleh confirmkan dekat korang, untuk telinga aku memang sedap untuk pakai. Now let's talk about dia punya, well, basically a screen. Kalau kau nak tahu, teknologi yang ada dekat telefon ni, ada teknologi baru that is dia punya PWM dimming 1000 lebih. So basically benda tu membantu orang yang main game time tengah, screen brightness ni basically low lah, so that korang tak pening satu lagi and tak sakit mata. But dia punya screen is actually really good. 800 nits of brightness. Lepas tu dia boleh bagi HDR, and then 120Hz. Memang bagus, all good news dengan Poco F4 GT. So tak ada masalah dekat sini. Cumanya kalau korang nak tahulah kan, untuk basically telefon gaming, kita sangat-sangat suka bila Poco letak flat screen display dengan yelah punch hole dekat tengah ni kan, dekat depan ni kan. Aku sukalah. But then again, bila korang tengok depan macam ni, nampak macam telefon mid range. Tu je aku boleh kata. Aku boleh komen dengan telefon ni. Untuk dia punya design belakang ni, aku akan kata macam biasa-biasa je, sebab kau akan pakai case juga. So kau punya judgement sendiri sama ada suka ataupun tak. Bagi aku, dia tak terlalu over sangat, dia tak terlalu minimalist sangat. Dia macam just nice je. Aku sukalah dengan dia punya lampu dekat atas ni. So basically dia RGB untuk notification and time buka game. Aku tak faham kenapa Poco dia tak buat lampu tu boleh customize time tengah main game, ataupun customize time tengah guna macam biasa-biasa je. Lampu dia tu tak terang pun. So aku rasa macam tak guna bateri lah sangat kan. Why not dia just buatkan option tu untuk orang yang memang suka RGB, betul tak? Macam Black Shark buat dekat dia punya logo. Alright, Fazli, dengar macam semua benda bagus je dengan F4 GT ni. Tak juga, ada juga benda yang kau perlu tahu. Bila ada telefon yang ada pop-up macam ni, so basically dia ada movement lah. So bila ada movement macam ni, susah kan nak buat IP rating. So this one doesn't have IP rating. So kalau kau buat Grab ke kan, tengah buat rider ke, Grab delivery ke semua, jangan guna telefon ni untuk buat kau punya tu. So risau dia kat situ, takut dia basah and rosak telefon korang. Next one is dia punya screen is actually bukan 144Hz and bukan a curved display and bukan a Quad HD display. Aku tahu this thing is not, orang kata, penting pun untuk sebuah telefon gaming. Tapi untuk aku sendiri, rasa macam kalau ada benda tu akan buatkan dia lagi stand out daripada orang lain. Lepas tu untuk sebuah telefon gaming, dia tak ada 3.5mm headphone jack. Not just that, dia actually tak promote, dia tak beritahu mana is the best option untuk adapt dengan earphone yang pakai Bluetooth, so that tak ada latency. Poco dia tak promote dekat sini. Biasanya untuk telefon yang promote gaming phone, sepatutnya ada benda tu. Alright, rasanya tu je lah apa yang aku boleh cakap pasal Pocophone F4 GT ni. Kalau korang perasan, aku tak cakap pasal kamera, sebab aku tahu orang yang tengok Poco ni tak berapa fokuskan dekat kamera. Tu je lah. Dia ada 64MP. Komplain aku cuma dia tak ada zoom lens. Untuk dia punya kamera bagi aku macam biasa-biasa je. Tu je lah komen singkat aku dengan Poco F4 GT punya kamera. Alright, untuk orang yang betul-betul nak beli processor Snapdragon 8 Gen 1 harga paling murah, this one is it. Korang boleh beli telefon ni. Kalau korang selalu buat social media posting, taruh gambar and video, better jangan. This is the only phone yang pakai untuk buat gaming. Aku suka dia punya form factor sebab dia tak tebal macam telefon gaming lain. This one has the nicest and paling kecil, paling nipis untuk sebuah telefon gaming. It's quite awesome actually, Poco. Macam mana kau boleh buat benda-benda macam ni? Alright, harga dia RM2,299 untuk 8GB. Untuk yang aku ada dekat sini is actually 12GB. This is the first Poco yang pakai 12GB, tak silap aku. Sebelum ni macam 8GB je kan. Dia cakap, why kita bagi 8GB untuk telefon gaming? Memang patut decision Poco buat 12GB dekat sini. Harga dia RM2,499. Alright guys, macam biasa, leave a like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye. Untuk first try buat telefon gaming Poco, you kind of nailed it. Sebab tak ada komplain sangat.